Seterusnya saya terangkan macam mana kira kongsi untung atau kongsi rugi. Ia ditentukan setelah mengambil kira faedah atas ambilan, faedah atas modal, serta gaji dan elang bonus berkongsi. Semua ini ada dalam akaun pengasingan untung rugi. Jadi kita pun dapatlah kongsi untung atau rugi perlu diagihkan kepada pekongsi pada setiap hujung tahun. Tata cara merekod kongsi untung atau rugi boleh difahami dari rujuk rajah di bawah, iaitu kongsi untung, debit akaun pengasingan, kredit akaun semasa. Sebab akaun semasa ni sifatnya seperti akaun modal. Akaun semasa sifat dia seperti akaun modal, bertambah di sebelah kredit. Jadi kalau lah akaun semasa, akaun modal kita bertambah, dia akan duduk belah kredit. Kalau kita rugi, kita akan debitkan akaun semasa sebab sifat akaun semasa dia seperti akaun modal. Jadi dia berkurang duit modal dia atau duit dia semasa sekarang ini disebabkan menanggung kerugian. So kreditkan akaun pengasingan untung rugi. Okey, untung atau rugi dibahagikan kepada superkongsi berdasarkan 3 kaedah. So soalan akan keluar sama ada untung atau rugi dibahagikan sama rata ataupun untung atau rugi dibahagikan nisbah baki awal modal awal ataupun mengikut nisbah tetap yang dibagi dah. Dibagi dah nisbah tu. So, untuk selepas kita dapat kongsi untung, kita tengoklah kaedah apa yang soalan minta. Okay, contoh 5. Contoh 5 yang saya ambil daripada muka surat 117 buku teks. Perkongsian Mala dan Munirah memperolehi keuntungan 31,200 pada akhir tahun perakaunan 31 Disember 2017. Mengikut perjanjian perkongsian, untung atau rugi perlu dibahagi sama rata. Diberi modal, Mala dan Munirah masing-masing berjumlah 60,000, 40,000. Jadi kalau lah dia kata sama rata, mudah sahaja. Cara dia, kira kongsi untung atau rugi setiap perkongsi. So siapa perkongsi dia? Yang pertama Mala. Macam nak kira dia sama rata. Jadi untung dia 31,200 bahagi sama rata. Berapa orang ahli kongsi dia? Ya, 2 orang kan. So bahagi 2. Bahagi 2. Sama dengan berapa? 15,600. So Munirah dapat berapa Munirah? Munirah pun sama. Sebab kaedah apa yang dia guna? Kaedah bahagi sama rata. Kalau ada 3 orang, so bagilah 3. Kalau ada 4 orang, bahagilah 4. Okey, ada 2 bahagi 2. So dapat belah 15,600. So 15,600 ini kita akan catat dekat mana? Sekarang dia kongsi apa sekarang ni? Dia kongsi apa? Dia kongsi untung. Bila kongsi untung, dia akan debit akaun pengasingan untung rugi. Lepas tu dia akan kredit apa? Kredit akaun semasa perkongsi. Okey? Itu cara kaedah pembahagian sama rata. Okey. Kalaulah dia punya pengiraannya, iaitu pengiraan dia macam mana ni? Contoh dia ialah pengiraan dia kata apa kat sini? Berdasarkan contoh 5. Berdasarkan contoh tadi tu, kirakan kongsi untung atau rugi Munirah sekiranya perkongsian menetapkan untung atau rugi perlu dibahagikan mengikut nisbah baki modal awal. So dari tadi kita tahu kongsi untung yang perlu dibahagikan berapa? 31,200. Betul? Lepas tu dia sebut apa ni? Menetapkan dibahagikan menisbah baki modal awal. So kita kena carilah berapa modal awal dia keluarkan. Mala 60,000. Mala sama dengan 60,000. Betul? Munirah sama dengan 40,000. Okey. So cara dia macam mana ya? Cara dia. So cara dia, kita kena kecil-kecil lah nisbah dia ni. Kan? Kecil punya kecil, sini kita akan dapat apa? Sini akan jadi 3. Betul? Sini akan jadi
2. Betul tak? Bila kita kecil, potong semua kosong-kosong tu, bahagi sifir 2. Tu dapat 3, tu dapat 4. So, total nisbahnya ialah 5. Betul? 5. So, cara nak kira dia, cara nak kira apa? Cara nak kira kongsi untung ataupun rugi. Kongsi untung dia, kongsi untung. Saya nak kira kongsi untung mala. Sama dengan kongsi untung kita 31,200 darab 3/5. Mana 3/5? Jumlah nisbah. Ada tempoh tak? Tak ada. Cukup setahun. So, dapatlah 18,720. Okay. Munirah pula sama dengan 31,200 darab 2/5. 5 tu main mana? Jumlah nisbah. So, dapatlah jumlahnya 12,480. Okey. Itu kaedah apa tu? Kaedah nisbah baki modal awal. Boleh terima? Okey. Next. Apa lagi kaedah yang dia tentukan? Yang seterusnya ialah menggunakan kaedah apa? Berdasarkan contoh 5, kirakan kongsi untung atau rugi mala dan munirah sekiranya perkongsian menetapkan untung atau rugi perniagaan perlu dibahagikan mengikut nisbah tetap. Nampak tak? 3 cara. 1 menggunakan sama rata. Yang kedua menggunakan nisbah modal awal. Yang ketiga nisbah tetap. So kita kira lah. Kita kira dia. Kongsi untung sama kongsi untung iaitu mala. Mala sama dengan 31,200 darab 2 nisbah 1. 2 per berapa jumlah nisbah? 3. Betul. Sama dengan 20,800. Munirah pula. Main mana? 31,200 ini masih sama. Itu adalah untung yang nak dikongsi. Nisbah yang tetap dia bagi munirah 1. 1 jumlah nisbah dia 3. Sama dengan berapa dapat? 10,400. Okey. Itu saja untuk kongsi untung dan kongsi rugi.